Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa li arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ثم إلى روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لصاحب هذا الكتاب الشان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Tuan Pengurusi serta ahli-ahli jabatan kuasanya, saya muliakan Tuan Imam Surau, yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Besar kita pun ada juga kat sini tuan-tuan ya. Ni saya tak tahulah datang nak sama ke atau nak check, saya pun tak tahu kan. Ikut SOP ke tidak ni. Jadi kepada muslimin hadirin yang saya kasih sekalian, alhamdulillah mari kita mengucap kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dilimpahkan kurnia, diberikan rezeki kita pada malam ini. Cuma pada malam ini mukaddimah saya nak menyentuh berkaitan dengan sekarang ni ada beberapa isu yang mungkin hangat di beberapa tempat, iaitu berkaitan dengan penutup mulut tuan-tuan ni. Okey. Jadi sehingga ada dikatakan duk bertelagah kat masjid, kat surau, berkaitan dengan penutup muka ni. Bukan isunya tak boleh pakai penutup muka. Isunya adalah apakah boleh seseorang itu ketika dia solat dia menutup mukanya. Itu isunya. Sebab ada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang secara zahirnya nampak larangan tersebut. Seperti mana dalam sabdanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil as-sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fahu. Itu hadis yang dipegang oleh beberapa sekarang ni, yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW melarang kita melirikkan pakaian. Itu dipanggil isbal ataupun melirikkan pakaian. Itu satu topik yang lain dimasukkan, dan ada yang mengatakan haram hukumnya mengisbalkan pakaian atau melabuhkan pakaian atas sebab riak dan takabur. Sebab dulu pada zaman Rasulullah SAW kebanyakan yang melabuhkan pakaian ni adalah orang-orang kaya, orang-orang yang ada sifat ujub, sifat bangga diri dan sebagainya. Sebab itu larangan tersebut dibuat khususnya ketika di dalam solat. Dan satu lagi adalah seseorang lelaki itu menutup mulutnya ketika dalam solat. Okey, tuan-tuan dengar, jangan terubah keputusan tu ni. Hak dengar dulu hak sampai habis ni. Jangan ambil kerak sampai sekerak. Jadi sampai habis ni. Okay, kita dengar dulu, sebab saya tak nak nanti takut di sini nanti ada perbezaan menyebabkan kita sebab ni adalah berkaitan dengan khilaf. Khilafiyah. Sebab apa tuan-tuan? Walaupun dalam larangan tersebut tu ada perkataan, dalam hadis tersebut ada perkataan naha. Naha ni adalah larangan. Rasulullah telah melarang. Walau bagaimanapun para ulama menjatuhkan sesuatu larangan itu sama ada ia wajib, haram dan sebagainya, apabila ia melihat dari kesan di dunia ataupun maupun kesan di akhirat. Sebagai contohnya, dalam sepotong hadis Rasulullah SAW yang lain,
Rasulullah tidak melihat dua sinfan. Sinfan ni maknanya dua golongan nanti dekat akhirat nanti. Rasulullah tak nampak dua golongan. Jadi maksudnya apa? Kesan orang perbuatan tadi di dunia menyebabkan Rasulullah tak nampak dia di akhirat, dan dia wahwa finnar, dan dia berada dalam neraka. Itu namanya kesan. Perbuatan tersebut dilakukan di dunia, dan kemudian di akhirat kesannya Rasulullah tak nampak dia dan dia berada di dalam neraka. Jadi itu namanya kesan. Dia ada dua kan golongan tu, iaitu golongan yang pertama orang yang apa kata Rasulullah, seperti ia memegang tali cemeti. Tali cemeti seperti ekor jurai-jurai ekor lembu tu, tali cemeti yang melibas orang. Maksudnya apa? Yang menyakiti orang, yang menzalimi orang, yang melakukan keganasan dan sebagainya. Jadi ini kumpulan yang Rasulullah takkan nampak, Rasulullah takkan lihat dia. Ini kesan di akhirat kelak. Dan satu lagi adalah perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Perempuan-perempuan yang membonggol-bonggolkan diri dia. Membonggol maksudnya dia punya rambutnya itu disanggulkan seperti seperti bonggol-bonggol unta. Itu dia. Itu yang tidak dibenarkan. Sebab itu dari sudut fikahnya, kalau perempuan itu dia rambut panjang, dia menyanggulkan. Kadang-kadang kita tengok daripada jauh macam seolah kalau dari depan tu nampak macam ada dua kepala. Hak kepala besar, hak kepala kecil. Sebab kita gitu kan. Ini orang masjid lama tak ada saya, sebab orang rumah nombor 2 orang Kelantan. Tu cakap Kelantan sekarang ni, tu tak sempat nak pergi masjid tu. Doa sampai sini je. Bila minggu keempat tu kena balik Kelantan, tu tak sempat sana tu. Jadi seolah-olah nampak macam dua kepala, satu kepala hak besar, satu kepala hak kecil tu. Jadi perempuan-perempuan seperti ini adalah perempuan-perempuan yang nak menunjukkan kemewahan dia. Sebab itu kalau ikut ini kepala perempuan, kalau rambut dia panjang, sanggulnya itu adalah seperti turun bukit ke belakang. Dia bukan macam depan naik bukit. Selalu kita nampak gitu kan. Itu Rasulullah tak benarkan. Sebab ada unsur-unsur seperti bangga diri, dan seperti menunjuk-nunjuk. Jadi dalam kes ini, Imam Al-Khattabi dalam syarahnya berkata, antara adat orang Arab ni yang Rasulullah buat tegahan tadi, kain melilit-lilit. Satu lagi adalah sifat orang Arab ni, kalau dia sembahyang tuan-tuan, dia tutup muka dia gitu. Ini pada ketika itulah orang Arab, bukan sebab apa pun, dia suka menutup muka dia. Jadi Rasulullah SAW menegah daripada berbuat begitu, sebab mengganggu ketika dia sujud dan ketika dia membaca. Bacaan tadi tidak akan jelas, mungkin mengganggu bunyi bacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi sebab itu Rasulullah SAW menggunakan menegah, maka mereka ditegah melakukan perbuatan tersebut dalam solat, melainkan orang-orang yang menguap. Sebab menguap lain. Menguap ada hadis, apabila kamu menguap di dalam solat, maka tutuplah mulut kita. Macam kita kat luar lah, kat luar kalau kita menguap kan kita kena tutup. Jangan Allah lebarnya mulut. Kita kadang gitu nak menunjuk hak penat sangat ni. Biasanya kadang-kadang boh dengan orang bawah. Bila kerja banyak orang bawah, Allah hak penat ni. Jangan suruh buat kerja lagi, jangan letak payah lagi, penat dah ni. Kadang gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, tutup ketika kamu dalam solat menguap. Fa iza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi. Kalaulah seorang kamu itu menguap dalam solat, maka tutuplah dengan tangan kamu. Itu boleh menutup mulut dalam kes ini ketika kamu menguap. Jadi Imam Khattibi ini menjelaskan larangan ini adalah hadis membawa kepada hukum makruh. Jadi tuan-tuan, hukum menutup mulut dekat dalam hadis tersebut yang tidak mempunyai kesan langsung sehingga kepada hari akhirat, hukumnya adalah makruh. Jadi jangan sampai tak boleh ni, haram hukumnya, berdosa. Jaga tuan-tuan. Saya nak fahamkan sebab ada berlaku beberapa buah masjid yang nampaknya tidak berapa clear akan perkara ini. Menutup mulut ketika dalam solat. Wa yakra an yusalli fi thawbin fihi surah wa an yusalli ar-rajulu mutalassiman wal mar'atu muntaqibah. Jadi kata Syekh ni tadi,
Dan makruh bagi seorang yang solat dengan memakai baju yang terdapat gambar padanya. Itu. Jadi sekarang ni kita jarang. Sebab tu kadang dulu budak-budak suka pakai t-shirt. Pernah sekali saya di masjid Kampung Sawah Datuk, satu family, anak dia sekali lah. Kadang-kadang dia pakai baju jersey bola. Kadang ada kala ada bendera-bendera. Bendera-bendera pasukan ni dan ataupun negara yang ada lambang salib. Kadang tuan-tuan perasan tak? Jadi benda tu bukan membatalkan solat, tidak, tapi dia tegak daripada dibawa masuk ke dalam sembahyang ataupun gambar-gambar dan sebagainya. Sebab tu kalau contohnya kat pilihan raya kan, orang banyak gambar baju pilihan raya kan, gambar calon ni, hak kertas pun letak sini juga. Hak kat Mersing tu, contoh saya kat Mersing lah. Orang pilihan raya, hak kertas, hak tepek-tepek, tak ada gambar dia ni, pin gambar orang calon ni, buka nak semaya. Tak payah hak buat gambar calon, nanti hak belakang kena pula, hak belakang tu tak suka hak calon tu. Sambil doa semaya ni, Allah celakalah dia ni. Itu waktu tak nak. Tak boleh. Hak gambar mana-mana pun kita tidak digalakkan untuk bawa yang bergambar. Dibawa di dalam solat. Jadi macam kita ni cantiklah pakaian, tapi janganlah mengelik pula. Kena lampu sinar-sinar ni baju ni. Kena jagalah tu. Kemudian kata dia, gambar juga makruh seorang lelaki solat dalam keadaan menutup mulut tadi itu. Makruh hukumnya sahaja. Menutup mulut kalau tanpa ada sebab musabab yang lain. Sebab apa? Ada dikatakan sebab ini adalah perbuatan orang-orang Majusi. Sebab dulu orang Majusi suka menutup mulut mereka. Tetapi bila sampai ke Islam, kadang-kadang perempuan kadang solat, kan solat mereka tak tutup muka. Tapi bila lalu orang ajnabi, maka perempuan-perempuan tadi pun mengambil kain selendangnya dan menutup mukanya. Itu. Dan keduanya dia kata menghalang kesempurnaan bacaan. Ini yang mengatakan makruh tu sebab apa? Satu, sebab perbuatan orang Majusi. Kedua, sebab menghalang kesempurnaan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang bila kita terlalu kajak, kena pula Pak Imam nutup no. Jadi tak kena bacaan tu. Jadi kalau orang tak tahu Pak Imam ni tutup mulut, orang yang jauh-jauh kata, gapolah masjid ni pilih imam gini ni, tak ada imam lain ke? Banyak imam lain ni, orang tak ada gigi pula pilih. Dia tak ada gigi rupanya orang imam tutup mulut. Allah ramai pula mufarakah. Kita ni kalau Pak Imam bacaan tak berapa nak clear, jadi dibolehkan bagi orang yang alim yang berada di belakangnya mufarakah dipanggil, iaitu kita berniat berpisah daripada imam sebab bacaan imam dah salah. Itu dia. Jadi yang dikatakan tadi sebab menghalang kesempurnaan. Meskipun begitu, terdapat para fuqaha yang membenarkan menutup mulut di dalam solat sekiranya terdapat hajat keperluan yang menggesa kepadanya. Di antara ulama-ulama tersebut ialah Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu dan sebagian imam-imam yang lain. Para ulama telah ijma' hendaklah seorang itu, wanita itu membuka wajahnya ketika solat dan ketika ihram. Itu dalam bab kalau perempuan ketika solat dia kena buka. Kecuali kalau ada berlaku ajnabi yang masuk kawasan dia, maka dia boleh menutup. Jadi tuan-tuan di sini Imam Ibnu Qudamah membenarkan sekiranya berlaku keperluan. Ini khilaf. Tak payah kita nak gaduh-gaduh ni. Gaduh ni tak boleh, hak ni tak boleh, ini tak boleh, ini khilaf. Jadi tak payahlah kita nak terlalu pegang terlalu keras sehingga menyebabkan ada orang lain. Sebab kita keadaan sekarang ni terpaksa kita untuk pakai. Pakai apa? Pakai menutup mulut sebab memang kita tahu sekarang ni keadaannya apa. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya sebagai kita katakan hukum menutup mulut dalam solat tanpa sebarang sebab musabab, dah habis COVID, dah tak ada apa lagi, maka kita tutup juga mulut, itu hukumnya makruh. Tapi selain daripada itu yang ada sebab musabab, takut jangkitan dan sebagainya, maka dibenarkan. Jadi kita tak perlulah
rasa sanksi dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rasa keadaan selamat, kalau tuan-tuan nak buka, tuan-tuan buka. Tapi kalau rasa tak berapa nak selamat, tuan-tuan nak pakai, ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah bagi kita. Jadi itu yang saya nak nyatakan peringkat mukadimah pada hari ini. Saya takut benda ni, saya tak pasti sini tak ada apa-apa dah sini. Okey, tak ada orang kata marah gini, tak ada. Jadi alhamdulillah, takut nanti sampai jadi kita dah faham apa yang dikatakan isu yang berkaitan dengan penutup mulut ini. Cuma janganlah hak penutup mulut tu ada tengkorak. Hak yang kita gini memang tak ada tengkorak tuan-tuan. Ya, hak macam yang cabar pakai hak hitam gitu. Ada macam tengkorak pula. Bila tengkorak tu kalau mati lampu hidup pula tengkorak tu. Dia punya apa? Dia warna dia tu menyala, nampak tengkorak dia. Kenapa awak senang kalau gelap ni orang awak tuju ke kita? Takut orang bertindih-tindih awak nampak kita. Kata dia, oh gitu. Kalau gitu awak pakai macam baju polis tu. Yang ada warna pemancar cahaya tu. Tu pakai begitu. Jadi faham tuan-tuan Jadi kalau apa timbul perkara ini, kita dah maklum memang ada hadis yang melarangnya begitu. Disebabkan perbuatan-perbuatan majusi, mengganggu bacaan dan sebagainya. Tetapi kalau benda itu tidak mengganggu benda-benda itu dan kita bukan nak mengikut orang cara majusi dan sebagainya, dan ada sebab-sebab yang lain, ia dibenarkan dan tidak makruh hukumnya. Baik tuan-tuan, pada malam ini kita bawa dalam satu bab, iaitu berkaitan dengan, kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan taharah itu sendiri. Sebelum ni kita ada tentang halal dan haram, saya rasa cukup. Dalam bab itu yang kita faham, kita kena menjaga pemakanan kita kena jaga kita punya rezeki yang kita dapat itu dengan masuk ke beberapa peringkat. Kadang kita kena peringkat warak, iaitu warak ini berhati-hati ketika berdepan dengan sesuatu perkara itu. Baik tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dalam hadis Rasulullah SAW ini menerangkan pertama sekali kata Rasulullah at-tuhuru syatrun, iaitu tahara itu adalah sebahagian daripada iman. Banyak kita dengar as-sabru minal iman, an-nazafatu minal iman, apa lagi yang ni at-tuhuru minal iman. Sebab iman ni sangat besar. Dia ada di dalamnya beberapa komponen-komponen yang boleh menyempurnakan keimanan seorang. Bukan maknanya orang yang mungkin tak berapa bersih itu tak beriman. Dia beriman, tetapi kesempurnaan keimanan itu tidak dapat dicela, tidak dapat dicernakan, tak dapat dizahirkan dengan kebersihan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang-orang yang mungkin pakai baju hak selekeh, mungkin tak ni, kadang-kadang iman mereka itu lebih tinggi. Kadang-kadangnya begitu yang kita nampak. Kadang orang yang bersih-bersih sangat pun kadang dalamannya pun tak berapa, imannya pun mungkin ada masalah. Jadi secara asasnya kata Rasulullah SAW, syatrun itu adalah seorang yang beriman maka zahir dan batinnya menjadi suci. Itu maksud syatrul iman. Orang tu bersih, hak dalam dia pun bersih. Dia mengikut. Kalau dia bersih, hatinya pun bersih. Bila menyentuh berkaitan dengan hati itu bersih, apa kata Rasulullah? Dekat dalam hati ada seketul daging. Daging itu hendaklah bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah. Kalau dia baik, maka baiklah. Itu maksud Rasulullah. Iza kana hasunat, hasunal jasadu kullu. Wa iza buruk, maka seluruh buruk. Ini juga terkait dengan bersih. Bila kita bersih, maka kita akan jaga. Macam kita ni sekarang ni lah. Bila kita bersih, kita jaga tak mau benda yang kotor. Hati pun macam tu juga. Apa benda kotornya? Mengumpat, mengata, menghina. Baju pun begitu juga. Kotornya apa? Dengan kena najis, dengan kena itu. Kita tak pakai baju yang berulang-ulang hari, kita kena basuh. Hati juga begitu, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, alhamdulillah akan memenuhi timbangan neraca. Salah satu di antara hadis tuan-tuan, subuh dan maghrib tadi, ada satu yang suruh kita baca. Pak Imam selalu baca
Yang selepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu, Allahumma apa lepas tu tuan-tuan, Allahumma ajirni minan nar, apa tu, Allahumma ajirna minan nar kan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajir, sebanyak berapa kali? 7 kali. Subuh kena baca 7 kali. Ini dalam hadis memang disarankan 7 kali subuh, 7 kali maghrib. Bila kita baca ni, kata Rasulullah SAW, kita terhindar daripada perkara-perkara yang tak baik, khususnya antaranya sihir, antaranya perbuatan-perbuatan. Sebab itu kalau ada orang kena sihir dan sebagainya tuan-tuan, maka banyakkanlah suruh baca benda ni. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Sebab semua syaitan-syaitan tu daripada api neraka. Selain daripada membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tuan-tuan, kalau ada gangguan syaitan dekat rumah ke, kalau orang kata nampak dekat belakang macam nampak kelibat, nampak ada kelibat. Jadi tuan-tuan berdiri dekat depan pintu, pintu dapur tu, azan ke, kemudian baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, sebanyak 7 kali, ataupun apa-apa juga dalam angka yang ganjil. Kalau dia keluar berdiri depan tuan-tuan, tuan-tuan takbir, kalau boleh tahan, kalau tak tahan lagi. Sebab kat rumah kita ni banyak tuan-tuan, kita je yang tak nampak, cuma kadang-kadang ada kelibat ni, nampak kelibat, kan kita gitu kadang-kadang, nampak lain macam ni, angin lain macam ni, angin. Padahal semalam orang rumah baru betulkan aircon, lain macam sejuk ni ada setan ni rasa ni. Macam itu. Jadi kata Rasulullah SAW, alhamdulillah akan memenuhi timbangan neraca. Sebab antara hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan apa? Kalimah yang ringan di bibir dan juga berat pada timbangan. Apa dia tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini di antara 2 yang selalu kita kena amalkan. Sebab itu dulu ketika saya dulu di Jordan tuan-tuan, saya ikut, masa tu mungkin saya pernah cerita dengan tuan-tuan, berapa bulan duit tak banyak, tinggal 10 dinar. 10 dinar ni umpama 10 darab 5, 50 riyal, 50 ringgit. Nak hidup 3 bulan. Pagi makan roti Arab, petang makan roti Arab, makan roti Arab, malam makan roti Arab yang harganya 50 sen, begitulah tuan-tuan. Sampai awak berak pun tahi tu tak berapa cantik lah tuan-tuan, dah warna sama, saya makan sama gitu. Dalamnya ada sayur. Di antara orang yang datang jumpa saya tuan-tuan, saya tak tahu semua tuan-tuan ada tak ada jemaah kat sini. Ada jemaah tabligh sini? Ada? Tak ada? Jemaah tabligh tak ada sini. Ada? Mana ada? Saya di antara penyelamat. Orang semua balik Malaysia, kita tak nak makan apa, dia pun datang, kau ni dah kering, dah tak, bibir pucat kering, makan roti tuan-tuan. Kita nak kena makan nasi, kita orang Malaysia. Orang Arab tak kisah, orang Arab ni roti tu wajib. Naik harga roti habis semua ni, bandar darurat semua habis, pecah mana ni, naik 5 sen tuan-tuan. Kita hak minyak kita waktu naik turun naik tak ada benda, masih cucuk lagi kat dalam kereta kita, masih boleh jalan, tak ada mengamuk dekat Petronas, tak ada. Sebab tu naik sana naik 5 sen saja beras tuan-tuan, darurat. Pernah keluar di dalam surat khabar pada tahun 97, habis bank semua habis ni sebab naik 5 sen je. Datang seorang jemaah tabligh pada saya masa tu student, dia kata mu ikut kawan pergi keluar. Saya tak pernah tuan-tuan ikut tabligh masa tu. Saya pun keluar ikut jemaah tabligh Arab ni. Saya tak tahulah jemaah tabligh Malaysia masa tu. Jemaah tabligh Arab ni, ya Allah tuan-tuan, saya cukup takjub dakwah dia tuan-tuan. Dia bab tidur malam dia jaga, bab makan dia jaga, dakwah dia la ilaha illallah. Saya datang lepas asar tak ada orang, sampai 3 hari duduk situ dakwah, pergi mana tuan-tuan. Nak balik solat asar juga, masjid solat asar macam solat Jumaat tuan-tuan. Ya ilallah, saya rasa masa tu pertama kali ni, ya Allah ya Tuanku, sebab yang pertama sebab dapat makan lah, sebab makan jadi kenyang perut. Mula-mula tuan-tuan, Allah kenyangnya makan ni, kita tak masak, orang pula sediakan. Arab ni bukan macam kita tuan-tuan. 2 orang untuk seekor ayam, kita seekor ayam untuk 10 orang.
Dia tak boleh tau. Sampai waktu dulu orang kata saya, kalau saya nak kahwin dengan orang Arab boleh tak? Boleh Syekh, kata dia. Kalau mu boleh makan kambing tu untuk dua orang makan kambing, boleh kahwin dengan Arab. Kawan saya Saud bila dia berada di mana Allah SWT, di Pengerang sana, dia kahwin dengan Arab. Orang tu balik Malaysia nampak pula cicak sana, cicak tak banyak tuan-tuan. Cicak sana pun cicak yang tersesat-sesat je mungkin kita nampak. Tak banyak cicak dia. Sampai Malaysia bapak cicak tuan-tuan. Mana tak takut? Allah takut cicak gitu dia. Kita sini tokek tu pun kita kejar. Tokek kita kejar, bukan kita lari daripada tokek tu. Cicak tokek tu kan. Cicak tokek tu kita kejar. Ambil nak pergi timbang kat kedai sensei. Sekilo 2,500 dulu kan. Habis dah. Generasi tokek habis mana dah. Kalau kita ambil hari tu. Jadi apa yang saya nak cakap tuan-tuan, masa saya keluar dakwah tu, sampai satu perjalanan saya jumpa dengan Tuan Syekh, seorang yang sangat alim. Dia pegang tangan saya, dia kata apa? Anta Malaysia? Naam, ana Malaysia. Maza ta'mal? Ana khuruj fi sabilillah. Allahumma salli. Arab ni sangat, bermujamalah tu sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah barik fik. Allah. Orang Arab tuan-tuan doakan orang ni tak habis-habis. Kita tengah makan lagi ni, Allahumma salli ala Allah. Tengah makan ni dah sejak duduk ni. Itu Arab buat mendoakan orang Allah tuan-tuan. Kita kalah tuan-tuan. Kita kalau ada setengah jam, 1 jam orang kat rumah kita, bila nak balik rumah apa ni? Kita dah kata dah. Arab tak ada selagi dia duduk rumah. Sebab itu tikram duyuf Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada jemaah daripada jemaah tabligh pernah pergi ikut jemaah tabligh Arab? Belum lagi. Allah tuan-tuan hebat dakwah dia, tak ada kita main-main, tak ada papu. Saya jumpa dengan Tuan Syekh tu, anta Allah SWT, anta la tansa. Arab Syekh ni bagus tuan-tuan, sebab orang alim ni biasa dia bercakap, dia akan sampaikan nasihat. La tansa an kalimatain, kata dia, jangan kamu lupa 2 kalimat. Apa dia? Wa indama kharajta fi khuruj fi sabilillah la tansa kalimatain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kata dia. Saya ingat lagi kalimah tu. Rupanya kalimah tu ada dalam hadis. Yang thaqilani fil mizan khafifatani fil lisan. Yang berat pada timbangan, ringan pada bibir. Nak menyebutkan payah pun. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Payah tak mana. Tak sampai berapa saat kita boleh habis. Tapi berat kat timbangan. Iaitu 2 kalimah ini yang tauhidnya sangat tinggi. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah. Segala puji-pujian, kesyukuran kepada Allah, dan maha suci Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allah yang maha besar keagungan, tauhid. Jangan lupa, kata dia. La tansa nasibaka, kata dia. Jangan kamu lupa ni. Makan-makan juga. Saya makan kat tanah Arab tuan-tuan, satu nasi khas. Lapar tak makan pula tu kita ni. At'imu al-ja'i, kata Nabi. Antara saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi makan orang yang lapar tuan-tuan. Beri makan orang ni harus pada orang yang tak lapar, sunat. Tetapi orang yang sangat lapar tuan-tuan, sangat-sangat dituntut. Beri makan kita kenyang ni tak apa. Lapar ni, orang lapar memang sangat-sangat. At'imut ta'am wa'udul marid, iaitu berilah orang makan yang lapar dan ziarah orang-orang yang sakit, kata Rasulullah SAW. Dia kata itu. Saya pergi nasi dia tuan-tuan, dia nasi kuning masak dengan minyak sapi. Saya rasa minyak sapi itu 1 tin besar tuan-tuan. Bila kita sentuh je nasi tu, rasa lekit minyak sapi ni. Ayam ni tuan-tuan, separuh, sini separuh, sini separuh, sini separuh, sini separuh. Kam nafar? 4 nafar. Dia kata 4 orang nak makan ni tuan-tuan. Allah kata macam mana ni? Baru nak sentuh ais tanah sana, fi kaman. Kejap ada lagi ni. Apa lagi lah? Nasi dah macam menggunung ni. Nasi bukan macam kita tuan-tuan. Nasi sama rap dengan dulang, tak, dia macam gunung nasi ni. Allah tuan-tuan. Baru lagi ni, rupanya dia ambil susu kambing.
Susu kambing kuah dia tu dok curah semua, Allah tekak. Kan susu kambing kan bau kuat kan tuan-tuan, kuat. Ya Allah, Allahu Akbar. Saya masa tu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak nak makan ni tak takut nak makan ni. Sebab susu kambing berana ni. Agak bukan macam makan kita tuan-tuan. Hak kepil kita ambil tak ada. Dia pegang, dia kepal masuk. Kepal Allah Akbar. Hak kita ni macam ada sikit anta bati dia kata lambat kau ni kata dia. Anta bati khuj. Kesiran syuha. Arab kepah masuk gitu. Ya Allah tuan-tuan, itu harap sebab dia tikram daif. Jangan tak habis mu nak kena kata dia. Arak patah dia kita makan ni tak habis. Siap. Sebab tu kena makan dia letak tu memang kena hak habis. Air kalau orang kasih jangan tinggal air tu separuh-separuh. Kita ni tak gitu. Kita ni kadang lagak tak habis ni kecil manis ni. Padahal separuh dah minum dah tu. Awak kata kecil manis. Awak separuh ni. Allah banyak semula orang masjid datang cakap Kelantan pula kita hari ni. Separuh habis ni. Aku kat rapi kata habis ni. Kecil manis. Arab pantang dia jangan tinggal. Saya pernah satu di Jordan masa saya pergi di Amman ni kota negara dia. Minum dia punya air oren, air limau dia tuan-tuan, dia perah. Ya Allah, kalau hak masuk sini tuan-tuan, kalau ada kahak, rasa hak kahak tu terus sampai nak berak tu. Dia turunkan terus kahak tu. Kita ni benda Allah tak habis. Ada sikit tuan-tuan saya letak, saya pun belah. Dia terus panggil, ya Syekh, ya walad, ta'ali walad. ايش لماذا؟ انت شوف هذا حرام يا شيخ، ايش حرام؟ هذا بقيه ايش؟ لمن اللي يشربها؟ شيطان ولا جين؟ انت شيطان ولا جين؟ kata. Ni siapa nak habis minum ni? Ini nak minum setan ke jin ni? Kata. Allah, setan ke jin tu. Itu Allah Akbar. Kita pun tak banyak minum. Telan tu. Itu Arab. Dia tak ada perkara membazir-bazir. Sebab itu ada hadis Rasulullah SAW, kalau makanan itu jatuh, pungut tuan-tuan. Kita biasa jatuh makanan ambil terus buang. Rasulullah ada sepotong hadis Rasulullah SAW, bila jatuh makanan ambil, masukkan balik yang jatuh, baru jatuh. Jangan tuan-tuan balik ni pergi buka kat tong sampah yang jatuh tu, tuan-tuan ambil. Ini Ustaz dari suruh ni. Jangan tuan-tuan. Ini tak betul tu. Yang betulnya baru jatuh ambil cepat-cepat. Kadang-kadang kita tegur anak kita bila jatuh tu, tengoklah kadang kalau memang dah kotor tak payahlah. Kalau masa tempat tu bersih, ambil masukkan kat dalam kamu. Sebab kita banyak benda kadang-kadang kita tak berapa nak yakin kan. Contohnya lalat kan. Lalat, saya rasa ramai orang dengar pasal lalat ni. Lalat bila minum-minum jatuh dekat teh kita kan, buih ku semangat. Buih kan bila lak masuk. Ni lalat. Ambil tukar. Jangan kita ni lalat ni. Tolak tak apa. Kau sama makan. Sama minum. Tak ada. Padahal kita dengar hadis Nabi kata di antara dua sayap lalat itu ada penawar. Kena pula langau yang hijau pula. Allah, langau pula ini aku nak minum, tak ada lah. Tapi tuan-tuan jangan pula kata cari lalat, ambil lalat tu rendam tuan-tuan, cocok-cocok gitu. Ni yang tak sengaja. Sebab mungkin itu yang Allah dah utuskan, ada ubat di antara dua sayap dia. Tawakal ta'ala Allah, tekan, ambil balik, buang. Jangan awak tekan balik lalat tu kita makan, tak adalah. Buang lalat tu. Kita tu ambil barakah sekali ni. Kata ada penawar ni, padahal hak langau tu kat dia punya tu dia banyak tu. Itu kita kena jaga. Jadi banyakkan menyebut alhamdulillah akan memenuhi timbangan neraca. Alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah serta alhamdulillah yang tadi juga. Subhanallah serta alhamdulillah. Sebab subhanallah tauhid paling tinggi. Subhanallah ni sebab kita habis dah, tak ada siapa dah. Allah lah yang maha suci segala-galanya. Jadi habis dah, tak ada apa dah bawah ni. Kita tak nampak kebesaran kita tak nampak kekayaan kita tak nampak apa, tak ada. Tuan-tuan,
Syekh yang beri saya tu dua tu, saya ingatkan orang biasa tuan-tuan. Bila dia sampai kat masjid tuan-tuan, dia di antara ahli tarekat Sazliyah. Kalau di Johor ni saya tahu dia punya amir dia atau amir tarekat Sazliyah ni, iaitu di Tenggaruh 5, Ustaz Syarul. Ustaz Syarul ni dia pemegang tarekat Sazliyah. Tarekat Sazliyah ni di antara tarekat yang boleh diterima di Malaysia. Sebab dia ada beberapa tarekat yang bukan haram, cuma tak bersesuaian dengan budaya kita. Sebab itu dia tak dibenarkan. Joget berapa sebagainya kan. Itu meratik-meratik macam tu di Malaysia tidak sesuai. Dan mungkin ada juga beberapa perkara yang tidak dibenarkan. Rupanya adalah tarekat Sazliyah tuan-tuan. Seorang ahli tarekat tasawuf. Dia bila berjalan dia kita nampak cantik, bila dia duduk tuan-tuan nampak cantik. Bila dia nak tunggu di antara solat Isyak dengan solat Maghrib, dia tidak akan duduk macam kita sila ni, tak ada. Tuan-tuan, dia akan duduk secara di antara dua sujud. Ini syekh tuan-tuan, kita tak berapa nak syekh. Saya lah. Manalah larat tuan-tuan. 2 minit duduk di antara dua sujud, kebah kaki tuan-tuan. Bila orang kata apa ni hayya 'alal solat, qarqamatus solat, kita ni tak payah bangun. Orang kebah kaki gigi sebab kita tak biasa. Tak biasa dengan tu. Baik. Dan akan memenuhi antara langit dan bumi. Itu dia. Sebab apa? Subhanallah, tauhid yang paling besar, paling agung. Sebab kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang lain. Dan alhamdulillah adalah merangkumi, sebab ia melibatkan nikmat yang Allah Taala beri. Itu memang sangat besar tuan-tuan. 2 kalimah ni pun dah cukup untuk menguatkan kita dekat sini. Sebab itu kalau tuan-tuan penuh yakin, kalau ada orang apa ke, orang ini dan sebagainya tuan-tuan, kita boleh menggunakan 2 kalimah ini. Akan antara lain, solat itu adalah nur. Betul lah sembahyang ini adalah cahaya. Tuan-tuan, kalau orang-orang yang kasyaf, yang nampak tuan-tuan, dia akan nampak orang ni bercahaya ke, orang ni tak bercahaya ke, yang ni bercahaya ke, yang ni gelap sikit ke, ni sama ke, ni terus tak ada lampu. Orang-orang alim tuan-tuan dia perasan. Oh nampak lagi, mu kena ni lagi, mu kena ni, mu kena bagian ni, mu kena bagian ni. Jangan jumpa Tok Bomo. Tok Bomo duk cakap lain. Jumpa orang alim. Tapi kebanyakan kadang-kadang orang alim dia tak akan bicara benda tu. Dia akan cuba menutup keaiban, kecuali kalau tu dia panggil mu sini, kata dia. Macam semalam saya jumpa seorang, pada saya dia guru saya dan dia merupakan seorang yang kasyaf. Dia buat kata, saya mimpi kamu. Kita ni tuan-tuan, kalau orang alim mimpi kita, jaga-jaga tuan-tuan. Kalau tuan imam lepas subuh, habis subuh, saya ada mimpi kamu ni, jaga tuan-tuan. Tuan imam banyak mimpi. Mana jemaah sini yang tuan selalu mimpi? Tuan-tuan jaga. Kalau orang alim memimpi ni, sebab dia ada firasat. Saya bila sampai-sampai dia kata, saya buat mimpi ustaz ni, kata ustaz dia ni. Saya kata, berderau dah rasa tuan-tuan. Jadi dah boleh sambung ke lepas azan? Tak boleh lagi kan? Dah boleh dah? Betul dah boleh? Ni dah lah seantara dunia rakaman ni tuan-tuan. Tak pasal-pasal. Kena tu kita azan dulu sikit, kita azan.
Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit tuan-tuan. Jadi dalam hadis tersebut dia kata as-salatu nurun. Sembahyang itu cahaya. Dalam ulama mengatakan cahaya orang yang sembahyang ni ada 3 pandangan. Dia kata satu, solat itu akan menjadi cahaya ketika orang itu dalam kubur. Jadi solat ni akan menjadi lampu kita lah. Tuan-tuannya dalam tu sebab dia adalah merupakan di antara ibadah yang paling tinggi. Solat di antara ibadah yang akan ditanya oleh Allah SWT. Allah tak perlukan solat kita sebenarnya. Allah maha besar. Dia tak perlukan apa-apa penyembahan daripada makhluknya. Allah tu tetap agung, tetap besar. Walaupun kita tak sembah dia ke, atau orang tak sembah dia, kita sembah Allah, Allah tu tetap agung. Tiada mengurang sedikit pun keagungan Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya benda tu berbalik kepada kita. Kita yang perlukan benda tu. Sebab tu kewajipan tu perlu kita laksanakan. Jadi dalam kubur ia akan bercahaya. Satu. Yang kedua, ada pandangan wajah orang yang sembahyang ini bercahaya. Tuan-tuan, nampak cahaya tuan-tuan ni? Sinar-sinar. Cuba kita tutup lampu ni, nampak cahaya tak? Jangan pula tuan-tuan kira macam tu, tutup lampu tengok cahaya tak cahaya. Dulu ada di antaranya, dia kata apa, di antara tanda orang solat ini hitam 2 dahinya. Itu di antara tanda orang yang banyak sujud. Banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bersujud. Jadi geseran tersebut itu, walaupun ada mengatakan nampak padanya asar sujud, kesan sujud, secara zahir nampak kepada mungkin tanda-tanda di antaranya itulah dua tanda hitam tu. Tapi itu bukan sepenuhnya tuan-tuan, tidak sepenuhnya. Hatta ada ulama mengatakan kalau ada tanda begitu pun patut ditutup tanda itu, supaya tidak timbul rasa riak dengan amalan yang kita lakukan. Sampai begitu sekali. Dan selain daripada batiniahnya, wajah memang wajah orang yang sembahyang kita akan nampak. Tenang je. Nampak kita tuan imam kita kan. Tak payahlah orang lain payah kita nak misalkan nampak tuan imam kita. Tenang je ni. Nampak akbar. Tenang macam sungai mengalir begitu. Tapi jangan sangka yang tenang gitu tak ada buaya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tebing. Orang kata, orang muslim kata jangan tebing. Jangan tebing ni maknanya jangan nak cuba-cuba. Mu cuba, kalau silap jatuh, habis jatuh. Tapi nampak ketenangan tuan imam kita tuan-tuan, sebab dia menanggung tuan-tuan ni. Tuan-tuan kat belakang ni, inilah penanggungnya tuan-tuan. Mana Pak imam kesalahan makmum, seolah-olah imam yang menanggung ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bahu tuan imam pun dah habis. Hak penat nanggung tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan doakanlah tuan imam kita ni. Baik, itu. Jadi yang ketiga dia kata cahaya itu adalah menjadi cahaya pada hari kiamat kelak. Sebab Allah SWT berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka, semasa mereka berjalan nanti di akhirat. Jadi amalan kita ni kat tepi-tepi ni akan jadi penerang jalan kita masa di antara padang mahsyar nak pergi yang dikatakan beratus-ratus tahun perjalanan nak menuju ni, nak tunggu jazak ni, hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita duk tengah menunggu-nunggu nak minum air telaga daripada Nabi tu, yang ketika Nabi disebutkan kan, bila anak dia Rasulullah SAW kata, ya Rasulullah yang aku nanti di akhirat kelak aku nak jumpa kamu di mana? Kata Rasulullah, kamu akan jumpa aku ketika aku memberi air kepada umatku. Kita akan dapat minum air telaga, amin ya Allah. Semoga kita dapat minum air daripada tangan Rasulullah ketika kita kehausan di padang mahsyar ni. Rasulullah berikan minum. Kita akan dapat. Kita jangan fikir macam kita kat dunia ni tuan-tuan, Allah ramahnya juta-juta, bila kita lah nak dapat minum. Jangan fikir macam tu. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat. Dan dalam ayat ini juga ada dikatakan as-sadaqatu burhan. Satu lagi sifat yang perlu ada, suka bersedekah.
Satu hari Umar bin Abdul Aziz dia buat persidangan, masuk seorang budak. Jadi orang lain ni, pembesar-pembesar marah ni, kenapa budak ni boleh masuk, ramai lagi pembesar-pembesar yang lain ni. Sehingga kan khalifah kata, kamu duduk, mana orang yang lebih tua daripada kamu? Dia tanya, mana orang yang lebih tua? Apa budak ni kata? Kalaulah khalifah mengatakan bahawa siapa yang paling tua yang layak berdiri sekarang ini budak ni tuan-tuan, kita tak jumpa ada budak sini dalam jemaah kita ni. Ada? Semua dah tak berapa budak tuan-tuan. Ada. Dia kata kalaulah khalifah Umar bin Aziz tuan-tuan, khalifah Islam, dia bukan jaga satu negeri dia, iaitu sulusai mana 2/3 dunia ni tuan-tuan dia punya. Sebab khalifah, sebab tu ada orang kata nak balikkan semula khalifah ni. Itu dulu khalifah Osmaniyah adalah antara khalifah terakhir Islam, memerintah seluruh dunia ni. Dia kata kalau kamu kata bahawa yang paling tua patut berdiri, kata dia, kamu juga tidak berhak menjadi khalifah sebab ada orang yang lebih tua daripada kamu. Budak ni cakap tuan-tuan. Khalifah pun tergamam. Silalah, apa yang kamu nak cakap? Wahai raja, kata dia, kamu menjadi fudulil mal. Fudulil mal maksudnya banyak sangat harta. Kamu banyak sangat harta. Kalaulah harta yang kamu ada ini milik Allah, dengar ni, siapa pemimpin ke, siapa dengar ni, dengar nasihat baik-baik ni tuan-tuan. Kalau nak pilihan raya lah, dengar ni pemimpin ni. Kata dia apa? Kalaulah harta yang ada pada kamu itu untuk Allah, lillahi wa nahnu abduh, kami ni hamba-Nya. Maksudnya apa? Kalaulah harta ini untuk Allah, maka kita redalah. Kalau kita dapat bahagian kita, maka dapatlah, sebab ada pembahagian mengikut hukum. Kalaulah harta ini, in kana hadzal malu maluka, kata dia, kalau harta ini harta kau, kata dia, tasaddaqu, bersedekahlah. Dia suruh khalifah yang bersedekah. Dan kalaulah harta ini adalah harta kami, kata dia, maka kenapa engkau tahan harta ini daripada sampai ke kami? Tergamam Umar ibn Abdul Aziz, tergamam, kata dia. Fasahatun ba'da fushah, kata dia, fasahah, tidak ada orang yang lebih lancar cakapnya seperti lancar cakap ni. Wa jur'atun ma ba'dahu jur'ah, keberanian selepas daripada keberanian seorang budak ini yang menegur seorang khalifah. Allahu akbar tuan-tuan, hebatnya. Sebab apa? Sedekah ni. Kata itu harta kamu banyaklahkan sedekah. Itu sedekah, iaitu tanda bahawa orang yang melakukan bersedekah itu orang yang beriman. Dan satu lagi yang terakhir, as-sabru diyaun. Kata Nabi, kita kena banyak sabar. Sebab sabar ni dia banyak cahaya. Maksudnya banyak cahaya, dia atau apa? Dia ni banyak cahaya. Sebab sabar ni, kita ada sabar melakukan ketaatan. Solat ni, solat kena sabar. Kalau tak ada sabar tuan-tuan, kita tak ni. Hak dengan kuliah ni, sabar tuan-tuan. Kalau tak sabar, balik semua dah. So saya ni, kalau saya tak sabar tuan-tuan dengar je. Saya tak apa-apa, babak-babak. Air kosong je ni. Kalau tak sabar, nak balik dah. Contoh tuan-tuan. Tak ada orang contoh. Ini sabar ni tuan-tuan, sabar. Sabar ketika ketaatan, sabar daripada melakukan menghindari maksiat pun sabar juga. Sabar, kita sabar nak buat maksiat, nak minum warak je, sabar. Anak Sayyidina Umar, boleh tuan sikit lagi. Anak Sayyidina Umar radhiyallahu an, Abdurrahman bin Umar, dia dengan sahabat dia tuan-tuan di Mesir. Dia minum mungkin air yang direndam dengan kismis. Tuan-tuan kalau balik rendam air dengan kismis, kita akan rasa manis air kismis tu. Jadi Abdurrahman ni ada qil mengatakan bahawa dia takut macam dia minum arak. Jadi dia jumpa dengan gubernur. Dia kata, aku dah mabuk semalam. Padahal dia tak mabuk pun. Aku mabuk. Jadi gubernur pun kenakan takzir, kenakan sebat ke atas dia. Walaupun kes itu Sayyidina Umar marah, sebab dia buat takzir itu bukan di khalayak ramai. Sebab gubernur ni tahu ni anak Sayyidina Umar, takkan nak buat khalayak ramai. Sayyidina Umar panggil, balik kamu Abdurrahman ke Madinah, aku akan balas di khalayak ramai. Itu hebatnya Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, jadi as-sabru diyaun, banyak ketika maksiat, sabar menghadapi bala dan sebagainya. Dan juga tuan-tuan, akhir daripada hadis ini mengatakan bahawa kita ni kena berjual beli dengan Allah. Berjual beli dengan Allah SWT ni maksudnya anggota kita ni Allah kurniakan boleh jadi buat baik dan boleh jadi buat tak baik.
Jadi terpulang kepada kita semua untuk mengurus takbir diri kita masing-masing. Man amila salihan fali nafsih wa man amila sayyi'an fali nafsih. Kalau orang tu buat baik untuk diri dia, kalau dia buat jahat pun untuk diri dia. Tetapi Rasulullah datang membawa kebaikan. Kullu hasanatin bi'ashri amsalihah. Yang baik buat Allah beri. Kullu hasanatin yuzhibna sayyi'at. Setiap yang baik buang yang buruk ni. Jadi tuan-tuan kena fikir ke arah tu. Kita buat baik, maka Allah akan tutup keburukan kita. Dan insya-Allah semoga kuliah kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dengan nasihat-nasihat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khairal dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah.